Baiklah para penonton, selesai kita bersama dengan celoteh London Lee. Para penonton, sekarang ini bersama dengan saya adalah penulis kepada satu buku. Buku ini bertajuk Kuasa Kepimpinan Al-Fatih. Dan penulis buku ini berasal pada Kapur Beranggai. Kapur Beranggai Pondok Topak Kelantan. Dan saya suka perkenalkan iaitu Ustaz Syahri Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz Syahri? Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah. Ini dikabarkan baru sampai daripada Kedah pagi tadi. Lebih kurang dah. Jadi mata masih lagi segar. Segar insya-Allah. Semangat Al-Fatih. Semangat insya-Allah Al-Fatih. Masya-Allah. Dan Syahri dulu merupakan pelajar lulusan ijazah sarjana ilmu wahyu ya, daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bahasa Arab, dan melanjutkan pelajaran master dalam subjek sejarah dan peradaban Islam juga di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, Syahri merupakan penulis buku, juga seorang trainer, dan saya kira Ustaz Syahri seorang yang begitu passionate terhadap Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi saya nak bertanya sedikitlah kepada Syahri, kenapa Syahri memilih Sultan Muhammad Al-Fatih? Why do you choose Sultan Muhammad Al-Fatih? Apa hebatnya dia? Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Amin dan TV Al Hijrah atas jemputan ni. Saya memilih Al-Fatih dan tidak tokoh lain sebab ada peristiwa menarik sebenarnya. Pertama sekali, peristiwa yang membabitkan Al-Fatih ini mendapat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana pembukaan Konstantinopel ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mendapat perhatian Rasulullah berbanding dengan peristiwa lain. Dan apa yang menarik Tuan Amin, bila saya kaji hampir 2 tahun, dia sebenarnya cerita tentang satu bangsa yang dulunya pelarian, melarikan diri daripada ketakutan, tetapi akhirnya bangsa ini menjadi bangsa penyelamat, menyelamatkan orang lain. Daripada bangsa tertindas menjadi bangsa penyelamat. Bangsa ini bangsa Turki. Saya bangsa Turki. Dan di sinilah lahirnya Al-Fatih. Dan bila saya kaji, rupa-rupanya dalam usaha nak merealisasikan hadis Nabi ini, ada lebih kurang 12 percubaan untuk tawan kota Konstantinopel ni. Dan kebanyakannya bangsa Arab. Tiba-tiba yang berjaya menembusi kota ni bangsa Turki. Dan bila saya buat kesimpulan, rupa-rupanya ada sebab Rasulullah menyebutkan sebaik-baik raja adalah raja yang membuka kota ini, dan sebaik-baik tentera adalah raja memimpin tentera yang bersama dengan pasukan ini. Rupanya mereka memang ada kualiti. Yang mana-mana bangsa pegang pada kualiti ini, mereka akan jadi hebat. From zero become hero. Raja itu merujuk kepada? Raja itu merujuk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Dan saya yakin dan percaya kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih di dalam sejarah bermula daripada zaman remajanya yang betul, hebat. Tuan, betul. Jadi sempena kita berada dalam segmen Darah Muda ini, saya pohon Ustaz Syahri berkongsi dengan para penonton, apakah aktiviti-aktiviti, apakah rutin, apakah amalan hidup Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga menjadi orang yang begitu hebat, disebut dalam hadis Nabi, malah dikagumi oleh sejarah Barat. Dilihat Turki sebagai salah sebuah negara yang pernah memimpin khilafah Islam dunia. Bagaimana? Alhamdulillah Tuan Amin, saya pun baru kebetulan sebulan balik pada Turki. Saya difahamkan Ustaz Syahri pergi ke Turki sempena memberi hadiah kepada isteri ya? Lebih kurang macam tu lah. Masya Allah. Baru graduate kan? Siapa-siapa nak jadi isteri Ustaz Syahri nanti kan? Jangan Tuan Amin, bahaya. Jangan. Okey. Jadinya ramai orang mengetahui tentang kehebatan Sultan Muhammad ni nak buka Konstantinopel. Tetapi jarang dikaji sebenarnya apa faktor beliau jadi hebat sehingga dapat melakukan misi yang gagal hampir 12 kali ini pada usia yang sangat muda, 21 tahun. Bila saya kaji, peranan seorang ayah sangat penting. Peranan seorang guru sangat penting. Sebagai contoh, ayahnya sahaja, Sultan Murad, adalah seorang ayah yang sangat proaktif. Sangat memberikan perhatian serius kepada pendidikan anak. Bukan maksudnya pendidikan akademik sahaja, tapi pendidikan sikap. Pendidikan sikap ya? Attitude. Buktinya, sebagai contoh, Sultan Murad bila dia mahu anaknya yang masih lagi kecil untuk ada vision, ada matlamat tawan Konstantinopel, dia dulu buat benda tu. Sultan Murad dulu cuba tawan Konstantinopel. Dia buat dulu baru dia suruh. Baru dia rasa wajar untuk anaknya mewarisi impian yang gagal tersebut. Mana mungkin seorang anak mahu melaksanakan impiannya, ayah tak buat lagi, apa cerita kan? So dia kena ayah buat dulu, walaupun ayah ditakdirkan gagal di akhir perjalanan pembukaan kota tersebut, tapi wajarlah seorang anak mewarisi
misi ini kerana ayah sudah melakukan, anak tak boleh bagi alasan. Ini antara gambaran seorang ayah. Dan bila saya kenal pasti, sama juga kes bapa suruh anak berhenti merokok, bapa kena berhenti merokok lah. Tak boleh. Bapa must walk the talk. Bapa kena lakukan dulu. Baru anak boleh belajar secara lebih yakin kerana ayah sudah melakukan. Dan Tuan Amin, bila saya kenal pasti, ada lebih kurang 3 peringkat secara ringkas saya boleh katakan yang telah dilakukan oleh Sultan Murad. Pertama, perkara yang dididik pada Sultan Muhammad ini adalah bukan knowledge dulu, bukan pengetahuan, bukan surah hafal Quran dulu, tapi adab dulu. Maknanya diminta kepada seorang guru yang terkenal dengan kehebatan ilmunya dan ketegasannya untuk didik Sultan Muhammad ini ketika kecil. Kita tak dapat nafi Muhammad ni bukan lahir-lahir dah hebat. Dia memang nakal. Suasana kerajaan masa tu pun sangat mewah. Budak pula. Budak kan? Lagi, manja lagi pun. Jadinya perlu kepada pendidikan tegas. Di sinilah Sultan Murad menggunakan rotan. Bukan dia bagi rotan kepada guru yang terbaik ini, namanya Mullah Qurani ataupun Mullah Gurani, untuk didik Al-Fatih menggunakan rotan. Ini sejarawan sebut secara sepakat, sama ada Barat ataupun Islam, memang Al-Fatih bermula daripada rotan inilah dia baru nak buka minda. Dan bila menggunakan rotan inilah beliau belajar untuk menghormati ulama. Dan kesan dia sangat besar, Tuan Amin, sebab rotan ini menyebabkan beliau mula hormat para ulama. Bila hormat ilmu dan ulama lah, baru dia boleh fokus kepada apa yang dia nak belajar. Hari ini ramai anak-anak, adik-adik, kadang-kadang benda ni sangat tidak diambil berat. Ilmu tidak berkat. So apa yang dia belajar hanya untuk exam. Banyak tapi perangai macam hantu contohnya. Macam hantu. Hantu pun takut. Betul. Sebab itu kalau kita tengok Muhammad ni menghormati ulama sampai ke hujung hayat dia pun. Nak tawan Konstantinopel pun dia tak rujuk sebarangan orang, dia rujuk ulama. Lepas tawan Konstantinopel pun dia mengatakan ulama yang bernama Syekh Samsuddin ini sangat bagi kesan pada dia. Sukup mana pun lack of adab adalah ataupun kekurangan adab adalah perkara yang dibela-berat oleh sistem pendidikan dahululah. Baik. Dan seterusnya ada lagi? Kedua tu barulah Al-Fatih mula dididik dengan hafazan Quran. Mula adab, yang kedua adab, Quran. Kemudian Quran, sebab Quran ni penting untuk integriti, untuk amanah dia, untuk tahu pantang larang hidup apa semua penting. Kemudian apa yang paling menarik, Tuan Amin, bila saya pergi ke Edirne di Turki kan, kita tengok hospital, kita tengok penemuan-penemuan saintifik di sana. Saya baru dapat rasai rupanya Muhammad ini memang dididik khusus dengan ilmu sains. Kontemporari, ilmu sains yang diperlukan untuk tawan Konstantinopel sejak pada kecil. Kejuruteraan, bahasa dan khususnya sains ketenteraan. Dia dididik secara seimbang antara agama dan sains. Jadi sains itu adalah peringkat ketiga tarbiyah diterima oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, saya tertarik dengan apa yang Ustaz Syahri sebut tadi mengenai pendidikan akademik, tetapi dimulakan dengan adab. Bagaimana pula dengan nasihat Ustaz Syahri kepada mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mementingkan akademik, yang rutin mereka ialah pergi kelas balik kelas, pergi kelas balik kelas, pergi kelas balik kelas. Buat sama hantar yang sama. Kadang-kadang tak hantar-hantar kan. Bagaimana? Adakah ini macam pengalaman je kan? Adakah ini merupakan satu acuan yang kita nak kepada mahasiswa yang bakal menjadi graduan seterusnya aset kepada negara? Sebenarnya tidak cukup dalam dunia pada hari ini. Ini kalau kita tak rujuk Al-Fatih pun, rujuk Bill Gates pun. Bill Gates kata 80% based on attitude, 10% pada soft skill dan 10% pada degree, a piece of degree. Tapi apabila kita nak refer kepada Al-Fatih, Al-Fatih tidak hanya hebat di bilik kuliah, berhawa dingin semua tu. Beliau memang kita dengar sebagai seorang yang hebat dalam berguru, tetapi Al-Fatih ni memang sejak daripada kecil diekspos, didedahkan dengan peperangan. Beliau menyertai sendiri peperangan, melihat sendiri karenah peperangan. Pendek kata dalam dunia sekarang ni, melihat sendiri jadi fasilitator program masyarakat, terlibat dalam NGO, tengok sendiri, dan ayahnya main peranan, bawa anaknya ke mana-mana sahaja. Dan last sekali, kalau boleh saya katakan peringkat kelima, yang tadi keempat, dia diberikan higher position, diberikan jawatan sendiri, iaitu sebagai sultan sebanyak 2 kali, Tuan Amin. 2 kali? Pada umur 12 tahun, pada umur 15 tahun. Jadi sultan? Jadi sultan. Kita jangan terkejut, tapi inilah bentuk training yang bukan baru tapi dah biasa berlaku kepada ayah-ayah ataupun datuk-datuk Sultan Muhammad. Mereka ditrain sejak pada usia muda untuk belajar tanggungjawab. Belajar membuat keputusan, belajar bertanggungjawab pada keputusan dan belajar untuk tidak menyalahkan orang
di atas keputusan yang kita ambil. Hampir 2 kali. Maknanya dalam realiti sangat sesuai kalau ibu bapa sekarang mengajak anak-anak untuk tanggungjawab dengan memberi tugasan di rumah atau mungkin kalau mahasiswa kita belajar berpersatuan. Pegang jawatan. Di sini kita belajar benda tak ada dalam kelas. Tapi ramai orang kata buat apa persatuan, hantar pergi universiti untuk belajar kan, bukan untuk persatuan. Macam mana komen? Dalam dunia pada hari ini memang terbukti orang yang tidak mengenal putus asa, orang yang boleh hormat pada orang yang boleh mengukir senyuman, orang yang disebut dia punya EQ dia tu baik ataupun sihat, dia akan dapat bertahan lama dalam dunia persaingan. Orang yang IQ saja memang terbukti tak akan bertahan lama. Kita ada banyak contoh tu, Amin. Banyak contoh Kita nak sebut jelah. Okey. Baik. Bercakap tentang pembukaan kota Konstantinopel, sedikit perkongsian apakah strategi-strategi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga kan sesuatu agenda yang 12 kali dibuat tapi gagal, datang Sultan Muhammad Al-Fatih dengan tak adalah selamba tetapi dengan mudahnya melalui pendekatan yang bijaksana membuka kota Konstantinopel. Terima kasih Tuan Amin. Asyik didikan dalam bidang kejuruteraan. Beliau sendiri desain meriam yang akan merobohkan benteng 10 meter tebal. Dia desain sendiri. Dia desain sendiri. Mana boleh orang yang tak ada kompetensi desain senjata sendiri. Ini menunjukkan didikan, dan meriam inilah diminta kepada Orban, seorang non-Muslim daripada Hungary, untuk bina. Ini senjata yang telah mengubah landscape peperangan di Eropah dan seluruh dunia. Dulu orang guna pedang, guna panah. Sekarang bila guna meriam, orang tak perlu berperang secara face to face dah. Jarak jauh saja. Dan yang kedua, Tan Amin, bila dia belajar sains ketenteraan daripada kecil, beliau pintar. Kalau saya tengok filem Al-Fatih di Turki tu yang menelan belanja 17 juta dolar tu, dia punya bilik tu pun lantai dia peta Konstantinopel. Maknanya dia memang bilik tu lantai dia peta Konstantinopel. Memang sejarawan kata benda ni memang Al-Fatih buat. Sebab dengan cara macam ni dia boleh untuk mengatur strategi. Dia tahu seluk belok. Dia mengarahkan sendiri, Tuan Amin. Dia tidak menyuruh orang arahkan, dia arahkan sendiri sampailah kepada satu peringkat kepintaran beliau untuk mengawal semula rasa lemah kekalahan putus asa tentera Islam dengan cara memindahkan kapal melalui jalan bukit. Yang ini kita tahu. Semua ini untuk bertujuan mengembalikan semangat pada tentera Islam, dan akhirnya barulah dapat kemenangan. Masya Allah. Baik, jadi Ustaz Syahri, pesanan kepada para remaja, anak-anak muda di luar sana, para belia, supaya mereka mengambil semangat perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih dan sekaligus kita dapat mendaulatkan masyarakat, nama kalimah Allah di muka bumi ini. Al-Fatih bermula daripada vision ataupun matlamat yang jelas. Ayahnya main peranan, Syekh Syamsuddin main peranan. Kita mahasiswa, nak muda remaja, kalau nak jadi luar biasa, mesti ada vision. Daripada sekarang. Sebab kalau boleh saya boleh tunjukkan, kalau tuan-tuan pergi ke Turki, ada gambaran ketika 10 tahun Al-Fatih sudah mula melukis imajinasinya. If you have a clear vision, you will have no time to take breakfast. Ini kata Bill Gates. Kalau kamu ada matlamat jelas, sarapan pagi pun tak sempat, Tuan Amin. Masya Allah. When the vision is clear, the action gets easier. Yes, betul. Baik, dan saya difahamkan ini adalah buku Ustaz Syahri, dan website Ustaz Syahri kalau nak dapatkan khidmat training Al-Fatih, kan? Silakan. iskandarfatih.com, www.iskandarfatih.com. Ya, baik. InsyaAllah boleh berhubung dengan saya di situ. Okey, terima kasih banyak orang kita. Sama-sama, Tuan Amin. Okey. Jadi selamat berjaya untuk Syahri, teruskan dalam perjuangan mempopularkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi all the best, Syahri. Terima kasih, Tuan Amin. Baik, pada penonton, itu dia semangat darah muda daripada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita akan berehat seketika, dan selepas ini kita akan bercakap tentang Mihas, satu program yang martabatkan industri halal. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika.